kehadiran kamu semua dirakam. Kita tengok balik kat sini. Ada 4 pentafsiran. 1, kamera menulis. 2, membaca. 3, bertutur. 4, mendengar. Kelas 1, 2, 3 dan 4. Ini yang akan kamu hadapi pada SPM tahun 2022. Jadi dalam tempoh itu, ya, bermakna dalam tahun ini kamu juga akan hadapi kalau kita hadir ke sekolah ada UP 1, UP 2, kemudian kita ada periksa pertengahan tahun dan periksa akhir tahun sebagai COB kamu untuk dibawa pada tingkatan 5 nanti. Tak lama ya, tingkatan 5 tahun 2022 tak lama. Jadi kamu kena kenal pasti ini yang akan kamu hadapi dan kamu ialah kohort yang kedua. Mana mereka yang ambil SPM tahun ini berbeza dengan awak, ada sedikit perbezaan. Baik. Kat sini format instrumen peperiksaan SPM mulai tahun 2021 kelas 1, 2, 3 dan 4. Jenis instrumen ujian bertulis, bermakna kamu kena menjawab secara tulisan. Ini sama dilakukan dengan murid sekarang, ya. Sama juga kertas 2. Kertas 2 nanti akan dinyatakan dekat situ apa soalan dia, ya. Kemudian ada ujian bertutur kertas 3. Kalau sebelum ni kamu di peringkat tingkatan 3, kamu menjalani ujian bertutur, itu dinamakan juga dengan nama ujian lisan. Kemudian ujian mendengar. Ini telah kamu buat dalam tingkatan 1, 2 dan 3. Baik. Jenis item, bermakna apakah soalan yang ditanya. Ujian bertulis akan ditanya kamu soalan subjektif, respon terhad. Biasanya akan diberi kepada kamu gambar yang dinamakan juga karangan rangsangan. Kamu perlu menulis, ya, berdasarkan pada gambar dan maklumat yang diberikan pada soalan. Subjektif, respon terbuka. Yang tadi terhad, bermakna apa yang ada kat situ, itulah perlu kamu ceritakan. Ya, kalau gambar dekat situ gambar banjir, bermakna cerita kamu ialah tentang banjir. Tapi untuk respon terbuka, ada soalan-soalan pilihan. Bermakna kamu boleh merencanakan apa jawapan yang perlu kamu tulis. Kalau kamu berminat dengan penulisan dalam bentuk cerita, mungkin kamu ambil soalan dalam bentuk cerita. Begitu juga kalau dalam soalan ini berkenaan, ya, kamu berminat dengan ada soalan yang tentang rencana, laporan, surat dan banyak lagi, ya. Jadi mana ada 4 soalan. Baik, itu pada kertas 1. Manakala kertas 2 ada subjektif, respon terhad, subjektif, respon terbuka. Sama macam tadi, ada yang terhad, ada yang terbuka, bermakna kertas 2 ada, ya, petikan, rumusan, kemudian ada soalan pemahaman. Baik, manakala kertas 3 sama juga terhad dengan terbuka. Itu juga kertas 4 ada aneka pilihan, bermakna ada objektif. Ada pilihan A, B, C, ya. Kemudian ada pelbagai bentuk objektif. Lepas tu ada respon terbuka. Kita lihat seterusnya, ya. Bilangan soalan. Itu bahagian A, kertas 1. Berdasarkan kombinasi pelbagai bahan rangsangan yang seperti saya kata tadi, contoh macam gambar, ya, kejadian banjir. Kalau bahagian yang kedua, yang kertas 2, ada bahagian tata bahasa, morfologi, sintaksis, kemudian ada penyuntingan, bahasa Melayu standard, menukarkan bahan teks klasik kepada bahasa Melayu moden. Kertas 3, ada petikan, rangsangan yang disediakan untuk setiap calon. Bersuara jawab dengan pentafsir. Bermakna kamu melalui satu ujian bertutur. Nak tengok cara kamu bercakap. Ya, penggunaan dalam bahasa Melayu yang standard 100%. Ya, tidak ada penggunaan bahasa-bahasa pinjaman. Baik. Manakala untuk ujian mendengar, ada 4 hingga 6 petikan, ada soalan, 20 hingga 25 dan kena jawab. Itu ujian mendengar. Baik, pada bahagian
Kertas 2 tadi ada peribahasa. Baik, kita lihat tadi, itu kertas 1 tadi ada bahagian A. Ada tak bahagian B? Tengok. Pada kertas 1 bahagian B ada. Ada 4 soalan estate. Kamu kena pilih satu daripadanya. Tak boleh jawab semua ya. Bermakna bahagian A wajib jawab. Bahagian B pilih satu. Kertas 2, bahagian B ada soalan 6 hingga 7. Ada drama, ada cerpen. Ini semua kamu boleh dapat dalam buku bahasa Melayu kamu. Anda kata kalau kamu dah dapat, kamu boleh terus baca. Ya, kamu ada antologi Tiket Kulit Kijang dari Istanbul. Dan kamu juga ada novel Senan Adnan Wirabangsa. Itu untuk tingkatan 4. Nanti tingkatan 5 nanti ada buku lain pula kamu kena baca. Jadi soalan-soalan itu diambil daripada ini ya. Macam yang dinyatakan di sini bahagian B, pemahaman. Soalan 6 dan 7. Berdasarkan petikan bahan, prosa dan bukan prosa. Jadi ada umum, ada drama, ada cerpen, ada prosa tradisional, puisi tradisional saja. Itu soalan 6 dan 7. Dari pecahan ya. Jadi mana bahagian, itu bahagian B. Kerana bahagian A ada soalan nombor 1 hingga nombor 5. Tingkatan 4 dan 5. Tadi antologi. Ini novel. Berbeza ya. Dalam antologi ada cerpen, ada drama, ada sajak, ada syair. Tapi untuk soalan 8 adalah berdasarkan novel. Baik. Dilihat pada kertas 3, kumpulan B. Satu tajuk untuk disediakan untuk perbincangan. Kemudian dalam perbincangan ini ada 3 hingga 5 orang. Masing-masing ada main peranan. Mana ujian bertutur di sini, tengok cara kamu menguasai dari segi perbualan dan perbincangan. Tak seperti kertas 4, ujian mendengar ya. Baik. Kita masih lihat pada kertas 2. Lepas bahagian B tadi ada bahagian C, rumusan. Kemudian soalan 9, menulis rumusan. Dan pemarkahan dia. Kertas 1 ada 100 markah, kertas 2 100 markah, kertas 3 70 dan kertas 4 30. Inilah penilaian kamu ya untuk SPM tahun 2022. Jadi penilaian kamu ini bermula daripada tingkatan 4 lagi. Jadi latihan yang saya beri pada awak adalah menjurus kepada ke arah menghadapi peperiksaan SPM. Jadi langkah pertama saya ialah memberi latihan pada awak ialah menyalin contoh syarahan. Bermakna selepas ini kamu perlu mempersembahkan syarahan itu dalam bentuk rakaman suara kamu. Baik. Dilihat pada tempoh menjawab peperiksaan. Ini yang akan dihadapi bila kamu berada dalam Dewan Peperiksaan SPM tahun 2022. Kertas 1 dalam tempoh 2 jam. Kertas 2, 2 jam 30 minit. Kertas 4, individu 3 hingga 5 minit. Itu kalau awak mendengar, awak bertutur, awak bertutur untuk seorang. Hingga 5 minit. Manakala awak dalam berkumpulan diberi tempoh masa 12 hingga 15 minit bergantung pada bilangan ahli kumpulan awak. Bagi ujian mendengar hanya 30 minit. Bermakna dalam tempoh 30 minit itu kamu siap tak siap, kertas yang kamu jawab daripada soalan kamu mendengar itu perlu dihantar. Baik. Yang ini ialah perkara 8, cakupan konsep mencakupi semua standard kandungan dan standard pembelajaran yang terdapat dalam dokumen standard kurikulum dan pentafsiran di SKP. Dan arah soalan, itulah arah soalan. Ada soalan yang rendah tu masuk soalan yang mudah, sederhana dan tinggi yang sukar. Ini kaedah-kaedah penyoalannya. Ada cara skor dia. Kemudian alatan tambahan. Kalau waktu kamu ujian mendengar,
akan diperdengarkan pada kamu. Sama ada dalam bentuk CD, rakaman, DVD. Ya. Baik. Baik, contoh soalan-soalan saya bagi kat sini. Ingat, saya cuba ingatkan awak, ya. Pelajar yang akan mula dengan menjawab soalan begini ialah pelajar SPM 2021 pada bulan November, Disember hujung tahun nanti. Mana kamu tahun hadapan. Baik, inilah contoh soalannya. Maklumat di bawah berkaitan dengan amalan membaca. Huraikan pendapat anda tentang amalan membaca. Panjang huraian hendaklah antara 150 hingga 200 patah perkataan. Bermakna jawapan kamu kena kira tidak lebih daripada 200. Ya, antara 150 hingga 200. Kalau lebih, tidak dibaca. Jadi kat sini dia bagi contoh, ya. Ada sumber daripada internet ni, ya. Kemudian ada juga sumber pantun. Dia kata kat sini apa? Hurai pendapat anda tentang amalan membaca. Jadi kamu bagi pendapat kamu berdasarkan bahan yang diberikan ini. Begitu juga dengan gambar. Ada 3 bahan diberi kat situ. Ya. Gambar ni lebih mudah sepatutnya, sebab kat situ ada tulis, ya. Baca dari majalah, akhbar. Jadi kamu lihat balik pada soalan. Apa kehendak soalan? Dia kata kat sini pendapat kamu tentang amalan membaca. Apa pendapat kamu? Apa akibat dia? Kesan dia. Jadi kalau orang membaca itu, kesan dia apa yang akan berlaku pada orang berkenaan. Ya. Kajian interim tabiat membaca rakyat Malaysia 2014 oleh Perpustakaan. Ni bahan bacaan rakyat Malaysia, ya. Ada komik, ada jurnal dan macam-macam kat situ. Contoh 2. Menunjukkan masalah tertipan sampah yang dihadapi oleh penduduk di kawasan tempat tinggal anda. Sebagai seorang penduduk yang prihatin, tulis surat, ya. Tulis surat kepada pihak berkuasa untuk tempatan untuk mengadukan masalah yang dihadapi oleh penduduk di kawasan tempat tinggal anda. Tentang masalah sampah sarat yang sering dikutip dan cadangkan tindakan yang perlu diambil. Panjang sama macam tadi. Ini contoh, ya, contoh. Kita lihat pada contoh 3. Menulis, ya, sediakan resume. Resume ni adalah maklumat diri untuk pemenuhan satu pekerjaan yang anda minat. Macam mana kamu nak sediakan? Ya, kamu nak menyatakan kamu ni hebat, boleh memegang jawatan berkenaan. Jadi kamu kena nyatalah kebolehan kamu, kelayakan dan mungkin pengalaman yang telah kamu lalui. Walaupun berada di sekolah, mungkin kamu seorang pengawas, seorang ketua darjah, ya, yang pernah membuat kerja-kerja yang diarahkan oleh guru. Mana kamu mematuhi segala arahan dan menepati tugas yang diberikan. Ini contoh, ya. Ini contoh 4. Contoh 4 ialah kamu menulis email. Ada email 1, email 2. Saya hanya sekali imbas saja sebab perkara ini kita akan sentuh lagi, ya. Jadi ini sekali lalu untuk kamu faham bahawa kamu telah melangkah ke satu tahap yang lain, tak seperti tingkatan 1, 2 dan 3. Kamu dah ada tingkatan 4, bermakna kamu telah dewasa. Ya, bukan lagi kekanak-anakan dan kamu telah lebih bijak daripada itu. Jadi tindakan kamu perlulah berfikir lebih dahulu. Baik, ini contoh bahagian B. 70 markah. Ada domain pribadi, domain awam, ada domain tentang pendidikan, tentang kejaya. Baik, ini lampiran 2. Contoh. Bahasa Melayu kertas 2. Tadi kertas 1, ni kertas 2. Ada bahagian 35 markah yang mencakupi bahagian morfologi,
Contoh 2, ada 3 kata majmuk. Ya, satu ayat. Membina satu ayat anda sendiri. Yang ni yang saya bagi latihan pada awak. Cari ya, perkataan yang boleh dibina. Ya, masa awak memperkenalkan diri pada saya, awak membina ayat kamu sendiri. Itu pun antara latihan yang telah kamu buat. Ini ayat bersusunan biasa kepada ayat bersusunan songsang. Contoh, ada 6 markah. Contoh 2, bina 6 ayat tanya. 6 ayat tanya ni mudah ya, tak susah. Ya, ayat tanya bermula, ya, kalau orang kita bertanya siapa, tempat tinggal di mana, ke mana, bagaimana, mengapa, ya. Itu antara kata tanya yang perlu kita ada. Baik. Contoh 3, di sini kamu ya kena kenal pasti tulis subjek dan predikat. Mana subjek, mana predikat pada ayat yang diberikan itu. Dan kita tengok pada markah ya, 3 ayat yang anda pilih. Bermakna 6 markah. Mana setiap ayat ialah 2 markah. Ini penyuntingan. Dalam petikan terdapat 6 kesalahan bahasa. 5 kesalahan. Petikan 2 ada 5 kesalahan bahasa. Jadi senaraikan dan betulkan. Pastinya ada 6 markah. Jadi ada 6 kesalahan perlu kamu betulkan dari segi bahasanya. Ini petikan 2. Ada 5 kesalahan bermakna 5 markah. Contoh 2. 13 kesalahan bahasa. 13 bermakna 13 markah. Yang ni daripada bahasa Melayu klasik tukarkan kepada bahasa Melayu standard. 6 markah. Kemudian peribahasa. Peribahasa 2 peribahasa saja. Berikan peribahasa lain yang sama maksud dan hampir sama maksud dengan peribahasa tersebut. 4 markah. Kemudian contoh 2, peribahasa 6 markah. Kemudian pada bahagian B, pemahaman. Kamu diberikan petikan, bahan 1 dan bahan 2. Kemudian jawab soalan. Baca petikan, kemudian ada diberikan soalan. Itu contoh soalan. Ya. Dan setiap soalan ada markah. Ya, soalan 1, 2, soalan 2, 3, soalan 3, 3 dan soalan 4, 4 markah. Ini petikan sastra, bahan dia bagi, kemudian ada bahan 2, bahan 3 pantun dan diikuti dengan soalan. Ya, tengok pada markah dia. Ada 2, 4, 3, 4. Jadi jumlah kat situ ialah 13. Ini daripada novel. Dipetik daripada novel Bima Sakti Menari. Ada soalannya. Baik, kat sini dia kata apa? Jawab soalan di bawah berdasarkan novel-novel yang berikut. Jadi mana yang akan kamu belajar ialah Lieutenant Adnan Wirabangsa. Jadi bermakna bermula daripada sekarang kamu bacalah ya novel berkenaan. Ya, tentang semangat juang yang ditunjukkan oleh Adnan. Ya, dalam situ Lieutenant Adnan hingga akhir hayatnya ya, mati sampai jantan akhir. Kalau tingkatan 5 nanti kamu akan baca tentang kat sini ya, yang nombor bahagian ni bahagian F, Tirani Karya Bek Sabaria. Itu yang kamu akan baca waktu tingkatan 5 nanti. Baik, berdasarkan sebuah novel yang anda pelajari, jelaskan sebab-sebab penulisan cerita tersebut menarik perhatian pembaca. Beritahu kenapakah dia jadi satu tarikan. Oh, nak baca, kenapa?
Jadi 6 markah. Kemudian bahagian C, rumusan. Satu petikan rumusan, kamu minta buat satu rumusan panjangnya tidak lebih 120 patah perkataan. Kamu digalakkan menggunakan ayat sendiri tanpa mengubah maksud asal petikan dan bahan. Ingat kat sini ditulis tidak melebihi 120. Kalau lebih 120, tidak ada markah. Jadi nak diringkaskan, kamu kena lihat pada tajuk dia. Kat sini dia kata apa? Anda digalakkan baik berdasarkan petikan, kemudian buat satu rumusan yang panjangnya tidak lebih 120. Anda digalakkan menggunakan ayat anda sendiri tanpa mengubah maksud asal petikan dan bahan. Jadi kena baca cerita dalam petikan ini, apakah perkara pokok yang nak disampaikan. Ada juga grafik. Ada gambar bulan kebangsaan pada tahun 2019. Apa kehendak dia? Baik. Ini contoh dua, rumusan lain. Ya. Kamu macam tadi. Dan yang seterusnya ialah sajak. Baik. Ini kertas 3. 1103, lampiran 3. Ujian bertutur. Bagaimana yang selama ni kamu panggil kadang-kadang dengan atas nama ujian lisan. Ujian bertutur ni melibatkan individu, persoalangan dan juga berkumpulan. Ada markah dia. Ya. Kita baca, kemudian ada sesi soal persoalan ya. Ni soalan-soalan yang akan diberi. Contoh. Ini contoh ya. Dan kamu kena bina jawapan. Contoh dua. Ini untuk peserta C. Peserta C ini maksudnya ada guru yang akan buat penilaian terhadap awak dan guru berkenaan pegawai peperiksaan daripada sekolah lain, bukan sekolah sendiri. Bermakna tidak ada kompromi dari segi pemberian markah berdasarkan cara jawab awak. Ini kertas bahasa Melayu. Yang keempat, ujian mendengar. Jadi dia bagi contoh kat sini, satu cerpen, kemudian diperdengarkan pada awak dan anda diberi 30 minit untuk menyimak jawapan. Inilah secara ringkas penyoalan yang akan ditanya pada awak pada peperiksaan nanti. Ya. Okey. Perkara hari ini. Hari ini saya suka ulang balik. Kamu tadi dah diberitahu tentang syarahan yang telah kamu tulis dan tanya pada mereka yang telah menghantar pada saya. Ada 1, 2, 3, 4, 5 yang dari kelas 4 stand 3. 4 SK4 belum hantar lagi. Stand 3, Sabes Ne, Masya Humaira binti Azlan, Nabila Husna binti Abdullah, Nadia Isabella, Noizatul Najwa. Yang lain belum. Ya. Jadi boleh hantar secara individu pada saya. Awak ambil gambar snap pada bahagian yang awak dah buat itu, kemudian hantar pada saya secara individu. Baik.
Ini contoh saran tadi yang perlu kamu buat. Tak perlu dalam bentuk gambar. Hanya setakat Majlis Barisan Hakim yang Arif lagi bijaksana, guru-guru serta sahabat-sahabat sekalian. Tajuk syarahan saya pada hari ini adalah menjaga alam sekitar. Alam sekitar adalah suasana dan persekitaran yang wujud di sekeliling kita semua. Ini termasuk bumi yang kita pijak, pokok bunga yang mekar tumbuh, udara yang disedut dan lain-lain lagi. Saban hari, alam sekitar kian tercemar dan tidak bersih kerana telah dicemari dan dikotori oleh pelbagai faktor. Antara faktor-faktor pencemaran alam sekitar adalah seperti sampah sarap yang sukar dilupuskan, pengaliran sisa toksik tanpa ditapis ke sungai-sungai, pengeluaran asap kotor dan tercemar daripada kilang perindustrian dan kenderaan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ini jelas membuktikan hidupan di muka bumi ini terdedah kepada bahaya dan ancaman pencemaran alam sekitar yang kian hari semakin meruncing. Oleh itu, alam sekitar ini hendaklah dijaga dengan sebaiknya dengan tidak melakukan aktiviti yang boleh mencemarkannya. Sebagai pengguna, kita mestilah mendisiplinkan diri dan mempunyai rasa tanggungjawab yang mendalam terhadap kebersihan alam sekitar. Sebagai mengakhiri syarahan saya ingin menekankan bahawa langkah dan usaha yang lebih serius perlu diambil bagi menjaga alam sekitar kita sebelum terlambat. Kesedaran sivik yang tinggi perlu dipupuk dalam diri setiap individu. Akhir sekali, alam sekitar yang bersih menjamin mutu kualiti hidup yang lebih baik. Sekian, terima kasih. baik. Kamu boleh cari dalam YouTube ya, contoh macam mana syarahan itu disampaikan. Mana kamu perlu sampaikan syarahan dalam bentuk rakaman suara sahaja. Tidak perlu gambar. Ya, terus kepada saya sebagai untuk mendapatkan markah kamu lebih daripada itu ya. Jadi yang sebelum ini dah hantar, itu dari segi hanya catatan yang telah kamu rekod dalam buku panjang kamu, buku karangan. Kali ini ialah dalam bentuk rakaman. Baik. Dalam ni saya nak kamu tengok juga ya tentang drama berkenaan tentang duit. Yalah bila aku sampai hang tak layan aku. Ada orang lain ke? Layan kan? Layan macam nak tak mau. Kan ada orang lain. Mana ada? Bila masuk Aku bukan ingat cakap orang.
memang banyak bukti aku malas nak tunjuk. Tunjuklah, tunjuk kau berani. Aku tak perlulah tunjuk bukti kat hang. Aku nampak dengan mata kepala aku sendiri. Dah lah Syuk, I mean rela lah dengan bahan makanan pada dengan Syuk. Entah sumber daripada mana ke tak. Memang aku jahat. Hang pun hang tahu kan aku kerja apa. Biarlah aku nak bagi hang bahagia. Ingatkan hang cukup bahagia. Sebab aku rasa perempuan macam hang tu memang layak pun terima duit haram macam aku ni. Anak suruh aku letakkan hang. Tapi dengan satu syarat. Aku nak hang bawa aku jumpa pula. Tengoklah, dia kerja apa je. Ini bukan ada masa depan pun. Mana kau tahu dia ada masa depan? Dia ni hantar makanan je kot. Dah tentu dah tak ada masa depan. Okey, sekarang ni aku nak tanya hang. Hang pilih dia kan pilih aku? Kenapa diam? Jawab lah. Be, jangan duk masuk orang be. Malu kok orang orang ramah ni. Abang jangan ingat dem abang ada duit. Abang boleh beli segalanya. Cakap pakai mulut. Yang tangan nak pedang tu pasal apa? Anak kena sewa pula tuan perempuan ni. Dah lah, aku pilih dia, kau tak lagi bahasa lagi ke? Dia tak apa. Kalau pilih dalam adat tak jangan salah tau. Aku doakan campur diorang ni bahagia. Aku harap suatu hari nanti diorang ni tak merempat ke jalan. Baik, saya tak pasti kamu terima ke tidak dalam gambar tadi. Dan drama tentang segalanya adalah berkaitan dengan duit. Saya minta kamu ada satu tadi tugasan ialah menyampaikan syarahan dalam bentuk rakaman, dalam bentuk rakaman, dan tugasan yang kedua ialah tentang segalanya duit. Memberi pandangan kamu tentang segalanya adalah duit. Sebelum berawak, apa pandangan kamu dalam kehidupan ini? Dalam kehidupan ini, segalanya adalah bergantung pada duit. Jadi kamu bebas memberi pandangan kamu sendiri. Idea daripada awak. Baik. Saya nak ambil gambar untuk kehadiran. Jadi saya minta kamu tunjuk muka kamu. Saya tak mahu ada gambar yang gambar lama. Gambar sedia ada sekarang. Silakan. Satu. Kalau seorang. Baik, kalau seorang bermakna saya akan kira seorang hadir kepada gambar. Yang tak ada tak ada lah. Kita ada lagi 5 minit lagi. Saya buat kelas sampai pukul 9. Tujuan, 2. Ingatan pada awak, saya buat sampai pukul 9. Sampai pukul 9 bermakna kamu boleh buat cari bahan untuk menulis tentang tajuk tadi, tentang drama segalanya duit. Berkaitan dengan drama, memberi pandangan. Apa pandangan kamu? Apa pendapat kamu tentang segalanya duit? Panjangnya lebih kurang 150 patah perkataan. Pandangan kamu. Nak tanya boleh tanya. Kerja sebelum ni, syarahan kamu? Silakan. Ada soalan?
Baik, gambar masih lagi ada M, N. Baik, bermakna ada 1, 2, 3, 4, 5. Okey, sedia saya ambil gambar. Saya tekan gambar. Sekali lagi. Saya tekan control screen. Telekung Okey, sekali lagi. Kejap ya. Yang ni saya akan hantar dalam grup awak. Ya. Saya akan hantar kelas dalam STEM 3 dan 4. Okey, sedia. 1, 2. Baik, yang ini juga akan disaksikan oleh pengetua. Baik. Saya bagi peluang pada awak untuk bercakap. Silakan. Asya, nak cakap apa? Nadia? Tak ada? Adam? Sabir? Sabir Sneh? Tak ada. Tak ada soalan? Faham ke apa nak buat? Awak jangan risau, awak masa ni saya tidak gunakan buku teks ya. Sebab saya tahu ada murid yang masih lagi belum dapat. Dah dapat belum buku teks? Belum. Dah dapat? Belum. Jadi belum dapat awak jangan risau. Ya, tak perlu risau. Baik. Nadia tak ada apa nak pesan. Isudin tidak ada soalan. Nurin Amira, Izatu Najwa, Asraf, Tak ada cikgu. Zulfarli Naim, Umi Liana dan Anskila. Baik. Kamu boleh tulis kehadiran dalam grup kamu, ya. Dan saya akan hantar juga dalam grup kamu kehadiran daripada pihak sekolah. Baik, jika tidak ada apa-apa, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat berehat di rumah dan bersedia dengan kelas lain. Terima kasih. Ya. Baik. Boleh keluar. Ya, okey.